Assalamualaikum, salam sejahtera cikgu. Hari ini saya nak share sedikit tentang maklumat apa yang cikgu perlu lakukan pada mesyuarat panitia tengah tahun pada hari ini. Okey, sebelum mesyuarat bermula, saya minta semua ketua panitia buka link yang hari itu pertengahan tahun, betul pergi ke mesyuarat panitia pertengahan tahun. Download ke semua dokumen ni sebab semua dokumen ni akan ada benda-benda yang cikgu perlukan untuk buat penyelarasan. Nombor satu, analisis PBD. Okey, analisis PBD cikgu dah buat. So, buka analisis ni, bincangkan bersama. Yang paling penting yang cikgu pernah bincangkan adalah TP1, TP2 dan juga markah keseluruhan. Cikgu tengoklah macam mana markah keseluruhan perbezaan antara kelas dan segalanya. Okay? TP1, TP2 perlu bincangkan, perlu kenal pasti siapakah murid-murid yang terlibat pada TP1 dan TP2. Setelah habis tu, cikgu pergi balik, buka yang ini. Ini adalah justifikasi intervensi murid TP1, TP2. Semua guru kena isi ni. Okay? Untuk semua kelas. Untuk semua mata pelajaran. Cikgu bagi ni kepada ahli-ahli cikgu dan minta mereka isi murid-murid yang TP1 dan TP2. Saya rasa kita boleh fokus kepada murid TP1 untuk pertengahan tahun ni. Okay? Pertengahan tahun kita fokuskan pada murid TP1. Lepas tu bila nanti dah habis, dah akhir tahun, barulah kita fokus pada TP2 juga. Contohnya macam tahun 5 tak ada TP1, so kita boleh fokus terus kepada TP2. Okay. So saya minta cikgu share soft copy file tu kepada semua cikgu dan minta mereka isi kepada semua kelas dan semua subjek yang ada tu. Tapi kalau macam cikgu buat panitia meeting panitia BM, cikgu bagi buat tu BM ni lah. Okay. Contohnya macam kelas ni, Pak Iris ada 4 orang TP1. Kena kenal pasti siapakah TP1 ni, siapa nama dia, apa masalah dia, kalau dia dalam pemilihan atau tidak. Hari tu saya dah mention dah, yang dalam tu ada, saya dah highlight murid pemulihan kan. So cikgu boleh tengok dari situ. Okay. Okay. Setelah habis tu, cikgu boleh tengok ini borang penjelasan skor. Yang tadi tu, kejap ya. Yang ini adalah untuk ahli-ahli cikgu. Okay? Ini untuk ahli-ahli cikgu isi. Tapi ini untuk KP isi. KP kena isi ni. Ini adalah contoh borang penjelasan skor. Penjelasan skor di mana cikgu, contohnya cikgu ada kena pasti dalam buat analisis tu, nampak ada satu kelas tu tak berapa, markah dia tak berapa konsisten. So cikgu panggil beberapa orang murid daripada kelas tu. Lepas tu cikgu jumpa mereka. Lepas tu cikgu buat pentaksiran, cikgu buat penyelarasan. Cikgu jumpa mereka lah, cikgu tanya mereka soalan. Kalau nak bagi exam paper boleh, bukan exam paper, kalau nak bagi latihan boleh. Tapi kalau cikgu soal mereka pun boleh. Macam especially macam BM, ada list bertutur kan. Cuba tanya dia orang, boleh tak mereka eja perkataan ni. Tapi kalau boleh, cikgu buat penjelasan ni berdasarkan DSKP. Cikgu tu dia 2.1.1. Apakah tu? Dan cikgu cubalah taksir. Okay, kat sini skor ni, ini pentaksir, ini penyelaras. Pentaksir maknanya apa yang cikgu tu isi, penyelaras apa yang KP isi. Berdasarkan apa yang cikgu isi kan tu. Okay? Itu ini nama guru kelas, itu ini nama KP. Tapi make sure cikgu bagi tahulah kepada guru tu yang cikgu nak melakukan penyelarasan. Jangan buat penyelarasan tanpa pengetahuan guru tersebut. Okay? Ini sebagai contoh saja. Okay, selepas tu last kali ini contoh minit mesyuarat. Ini contoh minit mesyuarat bila pada akhir tahun. Cikgu satu benda ini yang paling penting dalam ni, cikgu sertakan macam ni. Okay? Cikgu sediakan copy paste keputusan analisis tu. Lepas tu
menyatakan masalah cabaran, justifikasi dan intervensi. Okey. Penjelasan skor dan ni rekod pengambilan murid instrumen pemilihan tepi ni saya rasa tak perlu kot. Yang penting yang 3.1, 3.11, 3.12, 31.3. Itu yang paling penting. 3.2 ni tak perlulah. Saya rasa tak perlulah. Untuk yang pertengahan tahun kita fokuskan kepada 3.1, 3.11, 31.2, 31.3. Okey. Itu sahaja cikgu-cikgu. Terima kasih